Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ni kita masih diberi peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. InsyaAllah pada malam ni saya akan kongsikan bersama hadirin hadirat sekalian tajuk berkaitan masalah saka. Masalah saka mungkin satu perkara yang kita dah biasa dengar, cuma isu yang timbul ialah mungkin persepsi, kepercayaan, pengetahuan yang kita ada tentang saka yang kita dengar hari ini lebih berlega dalam kita kata sesuatu yang mistik dalam perubatan tradisional, dan kita mungkin fikir benda ni hanyalah satu kepercayaan masyarakat Melayu saja tanpa kita kaitkan dengan aspek akidah. Sebab sebenarnya bila kita berbicara mengupas tentang isu berkaitan syaitan, jin, dia tak akan lari daripada isu akidah dan juga syariat. Kerana Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman, mereka akan percaya kepada perkara ghaib. Antara perkara ghaib itu ialah perkara ghaib dalam alam rendah, dipanggil al-ghaibat as-sufliyah, al-ghaibiyat as-sufliyah, perkara ghaib di alam rendah seperti jin, syaitan, dan juga al-ghaibiyat al-ulya, iaitu perkara-perkara ghaib yang tinggi berkaitan syurga, neraka yang kita tak dapat lihat kecuali di akhirat nanti. Tapi yang berkaitan perkara ghaib di alam rendah ni, jin, syaitan ni, kita kena percaya, tapi kepercayaan itu mesti dalam konteks yang, dalam skop yang telah ditetapkan. Jangan sampai kita percaya sehingga kita rasa inilah jin, syaitan, hantu, saka inilah yang berkuasa atas kita. Sebenarnya itu tujuan kita berbincang tentang perkara berkaitan saka ni. Jadi saka ni ialah suatu dendam iblis terhadap Nabi Adam dan anak cucu. Sebab bila kita sebut tentang isu saka, kalau tuan-tuan tengok dalam kamus dewan, sebenarnya dalam kamus dewan pun ada cerita tentang saka. Istilah saka mengundang pelbagai persepsi dalam kalangan masyarakat. Ada yang percaya, ada yang tak percaya, ada yang kata ni cerita orang lama dulu, dan berbagai-bagai. Kamus Dewan mentakrifkan saka sebagai leluhur, keturunan. Saka ni itu keturunan daripada sebelah mak, manakala saka baka pula ialah leluhur daripada kedua belah pihak, iaitu ibu dan bapa. Tapi ringkasnya orang kita panggil saka je lah. Saka, apa saja yang diwarisi daripada nenek moyang, mak ayah, itulah saka. Kalau harta disebut pusaka. Tapi kalau saka ni tak tahulah apa yang diwarisi. Dalam kalangan pengamal perubatan tradisional dan komplementari, saka merupakan istilah yang digunakan untuk makhluk halus, jin dan syaitan yang diwarisi dari keturunan. Ni dia lain sikit. Sebab bila kita bercakap tentang realiti yang berlaku dalam masyarakat, kebanyakan perawat-perawat Islam dan juga perawat tradisional, mereka merujuk istilah saka ni kepada apa yang diwarisi berbentuk jin dan syaitan yang menjadi sama ada sahabat, khadam, korin dan sebagainya kepada keturunan. Baik, contoh dalam masyarakat Melayu ada persoalan. Dalam masyarakat kita ada persoalan, adakah saka ini hanya ada dalam masyarakat Melayu? Sebagai contoh, kalau kita tengok ada setengah pesakit, dia kata keluarga kami dijaga oleh makhluk yang berkhidmat kepada nenek moyang kami.
Ada yang kata rimau jaga mereka, tiap-tiap bulan mengambang mereka kena bagi bertih jagung. Kalau ada setengah tu yang saya jumpa dekat Bukit Istana tu, dia kata keturunannya dijaga oleh buaya putih. Dia kata kalau dia balik ke Kelantan, ada satu tasik tu, kalau dia pergi tasik tu hanya dia dan keturunan saja dapat melihat buaya putih tu yang jaga keluarga dia kata. Kalau orang lain pergi tak nampak. Jadi itulah jadi dia rasa itu sesuatu yang istimewa bagi mereka dan keturunannya. Baik. Jadi sebenarnya bukan masyarakat Melayu saja tuan-tuan. Di Sudan ia dikenali sebagai manggu, iaitu semangat atau roh yang diwarisi dari ibu dan bapa. Maknanya di negara lain pun ada. Saya baca satu penulisan kajian dilakukan di Sudan, dia kata nama istilah sana dipanggil manggu. Di Sri Lanka ia dikenali sebagai Malayaka ataupun the inferior spirit of a dead ancestor. Manakala dalam masyarakat Cina, India dan masyarakat orang asli pula, mereka percaya bahawa roh nenek moyang yang tidak disemadikan dengan sempurna akan kembali mengganggu anak cucu. Rasa perkara ni memang lazim dalam masyarakat kita. Kalau masyarakat Cina, mereka percaya kalau tak disempurnakan pengebumiannya, roh itu akan datang mengacau lah. Dan dalam perubatan moden pula boleh jadi ini satu teori, boleh jadi istilah genetik boleh jadi adalah istilah yang sesuai untuk menggambarkan keadaan gangguan ini. Itu saya pergi UIA, saya ada bacalah brosur-brosur yang dikeluarkan oleh hospital UIA. Antara brosur yang saya baca itu ialah tentang kanser ovari, kanser payudara. Dalam brosur itu dinyatakan antara punca utama berlakunya kanser ovari, kanser cervix, kanser payudara pada seorang wanita ialah kerana faktor genetik. Mana keturunan. Kalau kita kata tak ditulis saka, memang kena marah. Saya beberapa kali kalau kita kata awak ni ada saka, memang kena marah. Tapi kalau kata cik ni ada genetik ni, keturunan dulu ada penyakit yang sama, biasa dia akan turun pada anak cucu. Jadi mungkin istilah perubatan moden tak dapat nak kata ni sebenarnya gangguan jin ni, bukan. Dia tak boleh nak kata macam demikian, jadi dia kata genetik. Jadi itu mungkin istilah-istilah yang biasa digunakan, yang mana menunjukkan ada keberangkalian penyakit yang dihadapi oleh keturunan terdahulu boleh turun kepada anak cucu kerana pengaruh unsur-unsur biologi dalam tubuh badan, khususnya pada darah. Dan kalau tuan-tuan tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna syaitan yajri min bani adam majrad dam. Syaitan itu berlari dan masuk dalam tubuh anak Adam melalui salur darah. Memang syaitan ni tuan-tuan sekalian ni, kita jangan kata kita ni clear daripada gangguan syaitan. Pasti ada. Cuma keadaan dia masuk tu, dia lalu tu dia hasut, timbulkan rasa hasad dengki, rasa nak marah, masuk ke dalam otak, ditimbulkan pelbagai fikiran-fikiran negatif, dia masuk ke dalam telinga, dia ganggu deria pendengaran, sehingga kadang-kadang yang teruknya sehingga mendengar suara-suara yang orang lain tak dengar. Kalau masuk kepada deria penglihatan, saraf-saraf, dia boleh menyebabkan orang tu nampak benda yang orang lain tak nampak, macam penyakit skizofrenia tu kan. Kalau masuk kepada bahagian rahim, kalau perempuan, boleh berlaku keguguran, boleh berlaku darah istihadah. Darah istihadah pernah ditanya oleh isteri Nabi Sufiyah binti Huyai. Dia tanya, ya Rasulullah, apa itu darah istihadah? Kenapa darah ni keluar lebih daripada 15 hari? Kalau yang keluar sampai 15 hari itu darah haid, tapi yang lepas pada tu, kenapa? Apakah itu? Lalu Nabi bersabda, innaha ruqdatun min ruqadatis syayatin. Itu adalah sepak terajang syaitan dalam rahim perempuan. Maknanya kadang-kadang kalau kita dengar kadang-kadang kes seorang tak dapat zuriat, gugur, mungkin boleh jadi kerana penyebab sedemikian. Kalau pergi kepada bahagian kemaluan, situ kan banyak saraf-saraf salur darah, dia boleh menyebabkan penyakit ED, erectile dysfunction, atau mati pucuk. Jadi itu sebenarnya memang sebahagian daripada punca gangguan pada jasmani manusia ini ada kaitan dengan jin dan syaitan yang masuk dalam tubuh
dalam salur darah anak Adam. Cuma kita tak rasalah sebab dia dalam bentuk angin, dia masuk gitu. Tapi bagi kes-kes yang kritikal sampai rasuk, sampai nampak benda yang orang lain tak nampak, dengar, itu biasa kes-kes yang agak kronik. Kita manusia biasa memang ada sedemikian. Bahkan Sayyidina Aisyah tanya Nabi, bila Nabi kata syaitan masuk dalam tubuh manusia dari saudara, Nabi kata wa iyyaka, adakah engkau juga ya Rasulullah masuk dalam tubuh? Wa iyya, Nabi kata ya, dia juga masuk. Jadi itu maknanya kita kata dalam bab gangguan jin dan syaitan ini, ia mempunyai kaitan dengan aspek akidah. Ada seorang pesakit yang pernah saya jumpa, dia kata masa dia sembahyang, dia angkat je takbir, ni orang di Kampung Padang, dia angkat je takbir Allahu Akbar, dia akan nampak di sebelah kanan kuda putih, di sebelah kiri kuda hitam. Kuda hitam ni mengacau di waktu solat, kuda putih menyuruh supaya dia teruskan solat. Jadi bila tanya saya kata dua-dua syaitan. Dua-dua syaitan. Sebab bila seorang solat, sebenarnya tak akan ada sebarang gangguan, malaikat pun tak akan datang macam tu. Dan ada seorang lagi, dia kata bila dia angkat takbir je nampak salib, dia akan nampak jelmaan salib. Jadi itu antara contoh-contoh gangguan syaitan ketika solat dan mengganggu perkara aspek akidah dan juga syariat kita. Baik, jadi ilmu saka ni ataupun penyakit saka ni bukan dalam masyarakat Melayu, bahkan ia adalah perkara yang sebenarnya berlaku dalam mana-mana tempat di dunia ni. Selagi mana bergelar manusia, maka manusia itu akan menjadi menjadi mangsa kepada gangguan jin dan syaitan. Baik, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bikhaylika wa rajilika wa syarikuhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Allah kata kepada syaitan, kepada iblis, dan desak serta pujuklah sesiapa yang engkau dapat memujuknya dengan suaramu, dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka, dan turut campurlah mereka dalam menguruskan harta benda dan anak-anak mereka. Jadi biasa saka, masalah syaitan ni dia akan turun bukan setakat kepada diganggu Nabi Adam, bahkan dia akan ganggu kepada anak-anak cucu Nabi Adam. Dan janjilah mereka dengan janjimu, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Jadi jelas dalam ayat ni menunjukkan syaitan telah berjanji dan Allah telah memberi kebenaran mereka untuk mengganggu manusia, termasuklah anak cucu Adam. Timbul soalan kedua, kalau tadi kita kata jin dan syaitan ni memang diganggu manusia. Soalan kedua, adakah benar saka itu roh nenek moyang? Selalu kadang-kadang berlaku juga salah faham dalam kalangan perawat tradisional dan perawat Islam yang mengatakan bahawa saka itu adalah roh nenek moyang yang balik. Dan kadang-kadang pesakit pun dia percaya, sebab bila duduk kat rumah dia nampak macam bayangan nenek moyang mereka atau mak ayah yang telah meninggal. Baik, perkara ini telah dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat 100. Jadi lepas ni kita jangan kata saka tu mak ayah kita, tok nenek kita yang dah meninggal. Ini jawapannya, iaitu hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga suatu masa sampai kepada mereka, salah seorang daripada mereka akan detik kematian, lalu mereka berkata rabbirji'un, wahai Tuhan aku, kembalikan aku ke dunia. Ini ketika seseorang manusia, khususnya yang kafir, bila sampai masa dia dah sakaratul maut, nampak kebenaran, maka dia kata, ya Allah, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Supaya aku boleh melakukan amal-amal soleh yang mana telah aku tinggalkan sebelum ni. Dia berdoa supaya Allah kembalikan dia, bagi masa dia nak jadi soleh, nak buat amal soleh. Lalu apa firman Allah? Kalla, kamu yang dah masuk sakaratul maut, dah meninggal, tak akan dapat balik ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kata-kata
angan-angan mereka nak balik ke dunia, sedangkan di belakang mereka ada barzakh, dinding, yang mana mereka tak akan boleh balik sehinggalah hari dibangkitkan. Maknanya nak bagi tahu tuan-tuan bahawa orang yang sudah meninggal, tok nenek kita, mak ayah kita yang telah meninggal, tak akan sekali-kali balik ke rumah kita, tak akan sekali-kali bertukar jadi hantu saka. Tak boleh. Yang kita nampak tu apa? Contoh setengah pesakit, dia nampak tu apa? Itu adalah bayangan syaitan atau jin yang mungkin pernah dijadikan khadamnya atau pernah mengganggu mereka ketika hidup dulu. Dia ada beza, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, saka tu, jin syaitan yang mengacau tu, yang merupa mak ayah kita, atuk nenek kita tu, ifrit atau jin biasa, dia ada tanda. Kalau ifrit, dia boleh berupa sebiji macam tuan ni, dan kita boleh nampak dia dengan jarak tempoh masa yang lama. Kadang-kadang tengah tidur nampak ada duduk. Contoh kalau seorang isteri dia tidur, dia rasa suami dia outstation, tapi tiba-tiba ada sebelah, boleh nampak. Itu ifrit. Tapi kalau jenis seimbas kejap ini, rasa macam ada orang tadi, rasa macam macam arwah atuk dulu. Itu kalau macam tu jin biasa. Itu tak perlu takut. Tapi kalau bila nampak depan mata dia duduk je tapi tak bercakap, biasa kalau ifrit tak akan bercakap, dia duduk je tapi rupa dia yang orang panggil apa, hantu raya kan. Hantu raya tu ifrit. Maknanya bila hantu ni yang paling besar, tu ifrit. Balai raya paling besar, lebuh raya besar kan. Bila besar hantu raya, mana hantu jin yang memang kuat dan gagah. Biasa orang bela untuk jaga kebun dan sebagainya. Kita nampak dia tadi kat rumah, tapi bila pergi kebun nampak dia duduk tunggu kat kebun. Nak tahu mana satu yang betul, cuba tegur yang kat kebun tu. Kalau dia jawab, tu tuan yang betul, yang kat rumah tadi ifrit. Tapi kalau tak jawab, dia diam je, tu tandanya yang rumah tadi tuan dia, yang kat kebun ni ifrit yang dia kawan. Itu tanda dia lah. Baik, jadi benda ni dia tak akan boleh balik ke roh kita ni yang dah meninggal, tak akan balik ke dunia, kecuali ada beberapa keadaan yang mana setengah ulama' dia cerita tentang baliknya roh orang soleh ketika pada malam tertentu. Itu ada disebut, tapi perkara khilaf saya tak nak sentuh lah. Tapi kita cerita hari ni ialah tentang roh orang-orang yang telah kembali ke rahmatullah, tak akan sekali-kali balik ke dunia menjadi saka. Jadi sebab itulah jangan kita, kalau boleh jangan salahkan nenek kita, atuk kita, mak ayah kita yang dah meninggal, tiba-tiba kita tahu dia ada bela benda-benda. Itu kita tak boleh salahkan. Yang balik itu, yang ada itu ialah syaitan atau jin yang pernah berkawan dengan mereka. Baik, jadi macam mana syaitan dan jin tu boleh berkawan dengan mereka, dan macam mana mereka tu boleh turun pada kita? Saya pernah tengok seorang student saya, masa hari pendaftaran, dia cerita pada saya, dia kata, doktor tahu tak, masa hari saya daftar, saya nampak rimau yang kepunyaan nenek saya duduk atas belakang saya, duduk macam ni. Masa kat dewan pendaftaran, datang pada saya duduk macam tu, sebab nak jaga saya, dia kata. Jadi bila kita tanya soal sidik, rupa-rupanya nenek dia seorang bidan yang besar, seorang bidan besar di sebelah utara. Jadi dia kata memang rimau tu selalu ikut dia. Satu lagi kes, seorang pelajar UM, masa tu saya mengajar di IKIP, dia ada satu joint venture program dengan UM. Setiap kali menjelang exam, pelajar perempuan ni mesti dia akan histeria. Bila dia histeria, dia akan jadi macam rimau. Dia bukan muka bertukar jadi rimau jadian, bukan. Perangai dia merangkak macam rimau, jalan, lari. Kalau dekat IKIP tu ada bukit kan, kita nak turun tu memang kalau silap boleh tergolek jatuh. Tapi pelajar perempuan ni dia boleh berlari sambil macam rimau merangkak, tak jatuh. Jadi masa dia sedar tu, saya tanya dia, macam mana awak boleh jadi macam ni? Dia kata satu hari, saya duduk dekat rumah saya tengok rumah nenek saya. Rumah nenek saya tu tingkapnya terbuka, dan bila saya tengok, saya nampak ada rimau di bawah lantai, di bawah rumah nenek saya. Sejak tu dia mudah kena gangguan.
Sebab tu bila dia kata kalau benda ni mengganggu, dia tak nak bagi kami berjaya. Bila time nak exam, dia akan kacau. Sebab tu saya tak boleh nak fokus sehingga markas CGPA saya jatuh setiap kali exam. Itu antara contoh lah yang berlaku. Jadi bagaimana syaitan ini dia menjadi saka kepada manusia. Okey, yang pertama sekali ialah kalau kita terlibat dalam minta perlindungan daripada jin dan syaitan. Itu antara sebab yang pertama. Kalau dalam keturunan kita dahulu terlibat dalam amalan ini, mereka berkawan bersahabat dengan jin. Dalam surah Al-Jin Allah Ta'ala berfirman ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada dari kalangan manusia itu yang mana meminta pertolongan daripada pemimpin dari kalangan jin. Memang ada dalam kita, dalam masyarakat kita yang minta pertolongan dengan jin. Apa tujuan? Macam-macam. Nak jadi kebal, nak jadi hebat, nak jadi cantik, nak jadi kaya, nak jadi raib dan sebagainya. Allah kata apa? Apa yang berlaku? Fazaduhum rahaqa. Akan bertambah susah, akan bertambah mudarat. Kita pinjam dengan Along RM100, kita kena bayar RM1000. Dia ibarat macam itulah. Dengan jin kita minta tolong banyak ni, tapi yang kita kena bayar lagi banyak. Lagi banyak kena bayar berbanding apa yang kita minta bantuan. Sebab itu orang yang berkawan dengan jin biasanya akhir hayat menjadi susah bagi mereka. Pertama mungkin mati dalam su'ul khatimah. Yang kedua yang lagi parah ialah jin ini, syaitan ini, dia akan turun kepada anak cucu. Kalau anak cucu tahu tak apa, yang tak tahu ni yang masalah dia turun. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kerana saka ni boleh menjadi pewarisan kepada anak cucu kerana beramal dengan amalan salah, amalan memuja jin atau memuja syaitan. Tadi minta tolong, sekarang ni kita sendiri ada beramal. Jadi bila kita beramal, bila kita meninggal, maka apa yang menjadi dampingan kita, menjadi korin kita, khadam kita itu akan turun kepada anak cucu. Sebab dia tak terhenti kepada pengamal itu saja, dia akan turun kepada anak cucu. Dalam Al-Quran disebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, 37, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Pemurah, maka kami akan adakan baginya syaitan, dan syaitan itu jadi qarin. Orang selalu ingat qarin itu boleh diguna, syaitan sebagai qarin, sebagai syaitan sebagai khadam atau jin sebagai qarin. Sebenarnya tak boleh, sebab Allah Ta'ala dah beritahu bahawa orang yang menggunakan sesuatu secara bertentangan. Contoh apa? Kul huwallah terbalik. Ramai orang kadang-kadang berfikir bila kita baca surah Al-Ikhlas itu adalah amalan daripada Islam. Sebenarnya tidak. Ada setengah amalan baca Quran tu dibaca secara terbalik, menghasilkan qarin. Maka qarin itu Allah kata apa? Itulah syaitan, dan syaitan itu akan jadi tempat setia dia. Bila dia meninggal, syaitan itu akan diwarisi kepada anak cucu. Itu yang jadi masalah saka. Yang ketiga ialah kalau kita pertama kita tak ada minta tolong jin. Yang kedua, kita tak ada amalan khurafat. Tapi kita ni selalu sakit. Bila sakit kemudian kita pergi bertemu dengan orang yang berdamping dengan syaitan, jumpa bomoh, pawang, dukun, dan mereka tu kita tahu ada amalan pemujaan. Kita jumpa dia bagi sesuatu, dia rawat kita, dia bagi contoh azimat tangkar, pendinding rumah ke, itu juga boleh menyebabkan gangguan pada kita. Pertama, dia akan jadi, mungkinlah dia melindungi rumah kita, tapi bila kita meninggal, benda inilah yang akan jadi saka keturunan. Dia akan mengganggu anak cucu. Sebab itulah perkara-perkara sedemikian perlu dielak. Yang keempat, kalau kita tak ada minta tolong jin, tak ada, kita amalan khurafat pun tak ada, dengan bomoh kita pun tak percaya, tapi kita ni suka simpan barang berpuja.
simpan keris-keris lama yang mungkin pernah dilangir pada malam bulan mengambang dengan kemenyan tertentu, simpan tombak dan sebagainya. Simpan apa lagi? Barang-barang yang berpuja pun boleh menyebabkan berlaku gangguan kepada kita, dan kalau kita meninggal dia akan turun kepada anak cucu. Satu kes di Muazzam, satu keluarga ni, dia anak-anak tak nak balik rumah. Anak-anak tak nak balik rumah sebab dia rasa panas balik rumah. Dan isi rumah ni, suami isteri ni kadang-kadang nampak kelibat. Dia nampak kelibat dekat dalam rumah. Kelibat perempuan, rambut panjang, baju putih. Kadang-kadang malam-malam nampak benda tu melintas. Jadi kita siasatlah tanya, ada tak pernah minta pertolongan jin ke, berkawan dengan jin? Ada tak beramal dengan amalan-amalan pelik, amalan khurafat? Ada tak pernah pergi jumpa pawang bomoh? Ada tak? Mana semua tiga ni clear, tak ada. Tapi dia kata dia ada simpan satu keris. Keris itu pernah makan darah manusia. Saya tanya bila makan darah manusia? Dia kata 300 tahun yang lepas, semasa pemberontakan di Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak yang menentang JWW Bush tu. Pernah makan darah orang, dia kata, keris ni. Jadi saya kata kalau kita cek, sebenarnya rasanya tak ada yang lain clear kecuali keris ni saja. Maka kami minta kebenaran, boleh tak kami nak buang keris ni ke Sungai Pahang? Dia kata buanglah kalau itu penyebab dia. Lalu kami balik tu, lalu kat Palu Hinai kan, yang buatan tu campak keris usia 300 tahun, memang keris lama betul, buang macam tu. Lepas tu bila kami call, dia kata alhamdulillah tak ada dah kelibat, dan rumah rasa lebih sejuk, dan anak-anak mula balik, tak ada rasa nak bergaduh antara mereka. Sebab tu kadang-kadang masalah saka ni, kalau kita tak faham, kita jumpa perawat yang mungkin tidak teliti dalam diagnose, dia akan kata ini kena sihir, kena buatan orang. Sebab masalah saka, dia simptom dia sama macam kena sihir. Sebab bila makhluk halus, kan sihir ni makhluk jin dan syaitan, saka juga makhluk jin dan syaitan. Bila duduk dalam rumah, maka simptom yang kita rasa, kalau kita tak teliti, memang sama macam kena sihir. Kadang-kadang mimpi malam-malam, nampak baby yang berdarah kita orang bagi. Kadang-kadang mimpi jatuh dari tempat tinggi. Kadang-kadang mimpi kena kejar ular hitam. Kadang-kadang isteri nampak kelibat dalam rumah. Kadang-kadang anak berpenyakit yang misteri. Kadang-kadang kita pun sama, sampai rasa batuk-batuk, sakit, muntah darah. Lalu kalau kita tak cermat, jumpa perawat ataupun kita sendiri yang membuat diagnos, kita akan nampak macam kena sihir, kena buatan orang. Sedangkan itu sebenarnya angkara jin dan syaitan yang turun daripada keturunan kita. Sebab itu dalam bab ini sangat kena hati-hati. Baik, jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang masalah saka. Macam mana nak rawat? Okey, saya bagi cara rawatan yang paling mudah, kita semua boleh buat. Tak perlu jumpa perawat pun. Tapi kalau kes tu masih berlarutan, kenalah cari perawat yang pakar. Saya ada lebih kurang dalam 4 minit lagi. Okey, yang pertama sekali, pengamal perlu bertaubat. Kalau kita ada amalan khurafat, ada ilmu-ilmu pelik yang kita pernah amal, maka pertama sekali jalannya ialah kena bertaubat, kena minta ampun daripada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah ampun dosa kita. Yang kedua ialah bahan, dipanggil bahan simpulan sihir itu. Mungkin keturunan kita dulu pernah buat perjanjian dengan makhluk tu. Dia kata, okey, kita berbai'ah, aku ambil engkau sebagai sahabat, syaratnya keris ini perlu diperasap pada setiap malam bulan mengambang. Dia bukan macam langit keris tu kita letak limau nipis tu untuk tujuan hilang karat. Tapi ni dia buat tu kerana perjanjian, atau dia pakai sesuatu yang menjadi simbolik pada perjanjian dengan makhluk tu, maka perkara-perkara itu perlu dihapuskan. Ini berdasarkan dalam surah Taha ayat 97, ketika Nabi Musa AS nak menghapuskan bahan pemujaan yang dibuat oleh Samiri. Samiri ni ahli sihir
pada zaman Nabi Musa, dia buat lembu yang boleh bercakap. Maka kata Nabi Musa, wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifa lanuharriqannahu summa lanansifannahu fil yammi nasfa. Dan sekarang lihatlah kepada Tuhanmu, iaitu lembu yang disembah tu, yang engkau sekian lama menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami akan menghancur dan menaburkan abu serbuknya ke laut hingga hilang lenyap. Sebab tu kalau tuan-tuan rasa ada masalah dekat rumah, macam saya cerita tadi, rasa macam mungkin ada kaitan, kita tahu keturunan mungkin pernah jadi bidan, jadi bomoh pawang, maka apa-apa saja barang yang kepunyaan keturunan kita tu, kalau boleh bakar, bakar. Kalau tak boleh bakar, benda-benda yang keras, maka campak je, buang je ke laut. Atau tempat-tempat yang tak dijumpai orang, contohnya dalam sungai yang tak dijumpai orang. Jadi sebab itulah dalam bab ni pun Nabi Musa menghapuskan bahan pemujaan itu dengan cara bakar dan buang ke dalam laut. Tuan-tuan, kalau pergi ke laut, ke sungai, tiba-tiba jumpa keris-keris parang lama, jangan ambil. Kadang-kadang itu orang buang. Kadang-kadang pergi kedai barang antik pun sama. Pergi kedai barang antik, beli barang antik yang pelik-pelik. Kemudian tak lama lepas tu rumah pun ada masalah. Beli cermin lama. Kadang-kadang bila orang rumah tengok cermin tu, nampak muka buruk. Itu kena jaga-jaga, sebab kadang-kadang kita cari pasal. Bukan orang sihir kita, bukan buatan orang, buatan sendiri. Kita buat pada keluarga kita sendiri. Okey. Yang terakhirnya ialah bila keadaan ini berlaku, maka kalau kita dah tahu punca sebenar gangguan jin dan syaitan dalam bentuk saka ni, maka kita jangan sekali-kali salahkan mak ayah atau nenek kita yang mungkin berkawan, bersahabat dengan mereka atas dasar kejahilan. Sebaliknya apa yang kita kena buat ialah kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka. Apa yang kita kena buat ialah kita kena bertaubat untuk diri kita, minta Allah ampun dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita yang kita tahu mungkin ada kaitan, atuk nenek kita, dan juga apa sahaja barang yang jadi kepunyaan mereka kita hapuskan, barulah pergi berubat. Apa contoh barang yang kita perlu hapuskan? Ada 4. Pertama sekali yang bentuk senjata. Contoh carilah, kalau rasa macam pelik sangat kan, rasa mungkin ada kaitan dengan keturunan kita, cari barang yang berbentuk senjata yang diwarisi. Parang, kapak, keris, badik, lembing, tombak. Saya pernah ada seorang kawan, saya pernah cerita kat sini. Kawan saya duduk di Kuantan, dia asal Melaka. Ayah dia memang seorang bomoh besar di Melaka. Bila ayah dia meninggal, sebelum ayah dia meninggal, ayah dia dah wariskan tombak untuk abang dia, keris untuk adik dia ni. Jadi abang dia tamak, dia ambil semua tombak dan keris tu disimpan, sebab dia tahu ada kesaktian pada keris tu. Maka adik ni tak nak bergaduh, pindah ke Kuantan, duduk di Kuantan. Satu masa dia balik ke Melaka. Masa dia balik ke Melaka, keris yang ada dalam almari tu bergegar. Abang dia cerita, dia kata bergeduk dalam almari, seolah tahu tuan dia balik. Jadi dia kata lepas tu memang dia tak nak balik, dia biarlah abang dia ambil lah. Jadi dalam bentuk senjata. Yang kedua boleh jadi dalam bentuk barang perhiasan. Ni biasa perempuan lah, seperti rantai, gelang, cincin, loket dan sebagainya. Ada seorang pelajar saya, dia boleh tahu isi hati orang. Dia tengok kita, dia tahu apa kita tengah fikir, apa ada dalam hati kita. Jadi bila saya tahu kebolehan tu, saya panggil dia. Dia kata, saya dapat benda ni semenjak saya ambil kalung nenek saya. Nenek saya juga seorang pengamal perubatan tradisional, dan semenjak tu saya boleh baca hati orang dan fikiran orang. Dan saya jadi pakar rujuk di dalam asrama kalau orang nak tahu pasal rahsia-rahsia orang. Saya suruh dia buang, dia tak nak buang. Jadi saya kata, kamu mesti ada satu pemudarat pada tubuh kamu. Dia kata betul, darah haid dia dah 6 bulan tak datang, haid dia. Dan memang saya nampak muka dia pucat. Saya kata, kamu dah lama tak datang haid kan? Dia kata, ya. Benda tu isap darah dia. Yang ketiga dalam bentuk barang perhiasan, seperti tepak sirih, dulang tembaga, kacik pinang. Itu kalau ada yang kaitan dengan keturunan dahulu lah. Dan yang keempat mungkin dalam bentuk pakaian ataupun gambar. Ni cerita banyak, masa dah tak banyak. Jadi benda ni, empat perkara ni kalau ada, kita matikan. Sebab kalau kita ada masalah keturunan, kita pergi jumpa perawat rawat zahir kita saja, sedangkan barang tuan dia di dalam kat rumah.
balik rumah sakit balik. Dia akan berulang macam tu. Tapi kalau kita tahu, kita buang dulu barang tu, barulah kita rawat tubuh pesakit, barulah insya-Allah sembuh. Itu cara dia. Okey? Jadi sebagai kesimpulan, masalah saka ini adalah masalah yang ada kaitan dengan akidah kita, sebab ia adalah satu perkara gaib dan kita kena cari jalan untuk menghindarkan penyakit gangguan ini daripada terus menghantui diri kita, keluarga kita. Caranya macam saya kata tadi, bertaubat. Yang kedua, hapuskanlah barang-barang kepunyaan. Yang ketiga, jumpalah perawat yang yang tahu, yang mahir untuk merawat. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.